Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Afiq. Selamat datang ke kelas kita pada hari ini, kelas Pendidikan Kesihatan tahun 4. Dan pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat penting yang dialami oleh setiap individu, iaitu akil baligh. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mari kita fahami dulu apakah itu maksud akil baligh. Akil baligh adalah satu peringkat kematangan bagi anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Apakah tanda-tandanya? Bagi seorang individu lelaki, tanda akil balighnya adalah apabila berlakunya ihtilam. Apakah itu ihtilam? Ihtilam adalah apabila keluarnya air mani ketika seseorang lelaki itu sedang tidur. Dan bagi seorang perempuan pula, tanda akil balighnya apabila berlakunya menarki, iaitu apabila keluarnya darah haid buat kali yang pertama. Dan kebiasaannya, tanda akil baligh ini adalah di antara 9 hingga 16 tahun. Berbeza-beza mengikut individu. Apabila berlakunya akil baligh, akan berlakulah perubahan fizikal pada seseorang itu, sama ada dia seorang lelaki ataupun seorang perempuan. Mari kita lihat apakah perubahan fizikal yang berlaku pada seorang lelaki apabila dia telah mencapai akil baligh. Perubahan yang pertama ialah akan tumbuh misai dan juga bulu di bahagian dada. Seterusnya akan berlaku perubahan pada bau badan. Bahagian otot pula akan membesar seperti otot di bahagian lengan dan juga bahagian kaki. Tumbuh halkum dan suara pula akan bertukar menjadi lebih garau. Bahagian dada pula akan lebih membidang. Saiz zakar pula akan lebih membesar. Dan akhir sekali akan tumbuh bulu di bahagian ketiak dan juga bahagian sekitar bahagian pubis, iaitu berdekatan dengan genital. Bagi seorang perempuan pula, akan berlaku juga perubahan fizikal, dan sebahagiannya adalah lebih kurang sama dengan perubahan fizikal yang berlaku pada seorang lelaki, iaitu seperti tumbuhnya bulu di ketiak dan bahagian pubis, berubahnya bau badan dan juga otot-otot menjadi lebih besar. Perubahan fizikal yang lain pula adalah tumbuhnya jerawat di bahagian muka. Suara menjadi lebih lunak, berbeza dengan suara lelaki yang menjadi lebih garau. Saiz payudara yang lebih membesar dan juga bahagian punggung yang semakin melebar. Sebelum kedatangan haid, seseorang individu perempuan mampu merasakan tanda-tanda ataupun simptom-simptomnya. Antara tanda ataupun simptom kedatangan haid ialah perut kembung, rasa senggugut, tumbuhnya jerawat di bahagian muka, berasa mual dan loya, dan terasa sakit di bahagian payudara. Kebiasaannya, emosi juga akan berasa tidak stabil. Haid biasanya berlaku dalam kitaran 3 hingga 7 hari. Seterusnya, mari kita bincangkan apakah mitos yang biasanya berlaku dalam akil baligh ini, ataupun apakah salah tanggapan yang biasa berlaku dalam akil baligh ini. Salah tanggapan yang pertama ialah apabila berlaku ihtilam bermakna adanya penyakit bagi seorang lelaki. Adakah ini benar ataupun sekadar mitos? Ya, tanggapan ini adalah salah. Ihtilam berlaku pada lelaki yang normal,
dan ia merupakan proses yang normal bagi seseorang lelaki. Mari kita lihat pernyataan yang seterusnya. Apabila kedatangan haid, tidak boleh bersenam. Adakah ini mitos ataupun sekadar salah tanggapan? Ya. Apabila berlaku kedatangan haid, tidak bermakna kita tidak boleh bersenam. Seseorang individu yang mengalami kedatangan haid digalakkan untuk bersenam agar emosinya lebih stabil dan tubuh badannya lebih sihat. Sekian sahaja perbincangan ringkas kita pada hari ini berkaitan dengan topik akil baligh. Sebelum kita akhiri perbincangan kita, suka untuk saya ingatkan bahawa akil baligh ini merupakan satu proses yang amat penting, terutama sekali bagi seorang umat Islam, kerana apabila seorang kanak-kanak itu mencapai akil baligh, dia akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam melaksanakan ibadat dan syariat yang telah ditetapkan dalam Islam. Ataupun dengan kata mudahnya, kanak-kanak tersebut telah melangkah ke alam dewasa, yang segala dosa dan pahalanya adalah di bawah tanggungjawab dirinya sepenuhnya, bukan lagi tanggungjawab kedua ibu bapanya. Sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.